mencemarkan. Lebih 30 tahun, monumen usang ini gagal dibaik pulih. Menteri Besar bersilih ganti, namun lanskap Bandaraya Alor terus dicemari bangunan Plaza Tunku Yaakob yang kekal menjadi bangkai konkrit. Tanggal 14 November 2011, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dari Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Kedah Darul Aman, Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Abdul Razak, telah merasmikan upacara pecah tanah kompleks beli belah terbesar di Kedah yang diberi nama Aman Central. Aman Central sedang dibangunkan di atas tapak Plaza Tunku Yaakob bertentangan Menara Alor di atas tanah seluas 185,806 meter persegi. Aman Central menempatkan bangunan 8 tingkat, menawarkan 300 lot kedai, 100 kedai mini dan sebuah surau 2 tingkat dengan pintu masuk di luar kompleks yang boleh memuatkan 400 jemaah dalam satu-satu masa. Projek yang menelan belanja RM500 juta ini merupakan usaha Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) dan kumpulan Bellevue. Projek dijangka siap pada tahun 2014. Tidak jauh dari situ turut dijalankan kerja-kerja menanam curucuk bagi pembinaan 2 unit kondominium Aman Suri, masing-masing 23 dan 24 tingkat. Projek ini turut dibina kumpulan Bellevue secara usaha sama dengan Bina Darul Aman Berhad (BDB), sebuah anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah. Apabila siap kelak, selain menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat setempat dan menarik pengunjung dari luar, pastinya lanskap Bandaraya Alor akan lebih ceria, sinonim dengan Kedah sejahtera. Kedah sejahtera, bumi yang subur. Lanskap bumi Kedah yang menghijau akan terus menyubur. Kedah sebagai Belanda Timur, gagasan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Mengambil negara kecil Belanda sebagai model, Kedah kini optimis mencapai hasrat menjadi jelapang makanan negara. Usaha giat telah pun dimulakan oleh Kedah Agro Senyap Berhad, sebuah anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah. Tanaman nanas jenis Morris mula ditanam pada Mac 2010 di ladang Lakatemin Bukit Kayu Hitam seluas 116 ekar. Setahun kemudian, ladang di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam seluas 200 ekar ditanam nanas jenis yang sama. Di Bukit Tangga seluas 600 ekar lagi ditanam dengan betik sekaki dan solo. Pertengahan 2012, kelapa matak dan jambu batu mulai ditanam di sini. Bagi mempelbagaikan hasil tanaman, kawasan seluas 100 ekar di Bukit Perangin akan dimajukan dengan tanaman pisang berangan. Kedah Bio Corporation yang beroperasi di Taman Teknologi Tinggi Kulim KHTP telah diamanahkan untuk menghasilkan benih tanaman berkualiti khasnya pisang berangan secara tisu kultur. Kumpulan ladang-ladang Perbadanan Kedah Senyap Berhad KLPK juga antara pemain utama industri pertanian di Kedah, khususnya dalam bidang perladangan. Tidak jauh dari ladang nanas di Lakatemin, seluas 300 ekar ladang silage atau tanaman ternakan kepunyaan KLPK telah memulakan operasi pada April 2009. Selain silage, lembu feedlot turut diternak di sini. Jun 2011, KLPK mula meneroka ternakan ayam kampung. Sebanyak 42 reban ayam didirikan di antara baris-baris pokok getah muda di Lakatemin. Kawasan seluas 1,000 ekar di Caruk Genting Bunga Padang Terap juga akan dibangunkan ladang buah-buahan oleh KLPK. Selain tanaman dan ternakan di darat, industri aquakultur marine juga giat dilaksanakan. Selama 2 tahun, sebanyak 200 sangkar kerapu harimau telah diusahakan Kedah Agro Aquaculture Senyap Berhad di lautan terbuka zon industri aquakultur di Langkawi. Terbaru, Kedah Agro Industries and Marketing Berhad (KAIM) telah memulakan operasi mengilang minuman berasaskan nanas di Sungai Petani. Fasa permulaan, KAIM mampu menghasilkan sebanyak 2 hingga 3,000 botol kordia sehari dan 1,000 botol minuman nanas. Kedah mensasarkan ladang nanas seluas 10,000 ekar menjelang 2015, sekaligus muncul sebagai pengeluar utama nanas di Malaysia. Kita mendapati bahawa Kedah sejak merdeka banyak merdeka khusus. Tapi setelah berpindah dari satu hotel ke hotel, sekolah ke sekolah, kita tidak mempunyai pusat. Maka dari itu,
Saya menyarankan supaya satu pusat latihan ini diwujudkan di Kedah. Harap tentu akan melatih anak-anak kita, remaja, dan seumpamanya tiap ada. Tiada erti lanskap bumi yang subur tapi penghuninya kontang dan gersang. Kedah Sejahtera serius dan komited memulih dan membentuk modal insan yang berilmu dan berkualiti dari sudut mandiri, akhlak dan iman. Tanggal 3 Disember 2012, Pelan Pembangunan Institut Latihan Belia Sejahtera ILBAS telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan. ILBAS merupakan gagasan idea Ustaz Azizan bagi kesinambungan siri-siri kem motivasi dan jati diri yang bermula seawal usia 11 hingga 12 tahun bagi kem anak soleh. Kemudiannya kem bina insan dengan sasaran awal remaja berusia 13 hingga 15 tahun dan seterusnya kem bina sasiah melibatkan remaja di antara umur 15 hingga 17 tahun. 3 siri kem tersebut telah pun dimulakan sebaik Pakatan Rakyat meneraju kerajaan. ILBAS yang bertempat di Kampung Paya Pahlawan, Jitra akan dibangunkan melalui 2 fasa di atas tanah seluas 146 ekar sebagai sebuah pusat latihan yang mampu menampung peserta seramai 1,000 orang dalam satu-satu masa. ILBAS akan dilengkapi dengan infrastruktur latihan yang terkini termasuk bengkel latihan, makmal komputer, panggung terbuka, chalet dan cabaran air. ILBAS yang bertujuan melahirkan belia dan beliawanis yang bersasiah tinggi, berwawasan dan berpengetahuan dalam pelbagai bidang, menawarkan 4 kursus pokok iaitu kejurulatihan, kepimpinan dan jati diri, kekeluargaan dan kemasyarakatan, keusahawanan dan teknologi maklumat. Menyedari ketandusan generasi pewaris yang berdaya saing dan berakhlak tinggi, Kedah Sejahtera memulakan langkah awal melahirkan golongan ulama profesional dengan menubuhkan Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman. Sesi persekolahan telah pun bermula sejak Januari 2012 dengan 50 orang pelajar, masing-masing 25 orang lelaki dan perempuan di bangunan sementara di Jalan Pegawai Kulim. Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman menawarkan kurikulum tahfiz Al-Quran, agama dan bahasa Arab serta akademik berpandukan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Tanggal 12 Februari 2012, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan telah menyempurnakan upacara pecah tanah Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman di Pulau Toba, Langkawi melibatkan kawasan seluas 30 ekar dengan kos pembangunan RM15 juta. Perasaan saya berasa amat seronok sangat sebab saya di antara ramai-ramai orang yang terpilih masuki sekolah ni. Sampai 400 orang mengambil ujian ni, saya antara yang betul dapat masuk tu. Jadi setakat ni dah berapa juzuk dah dia dapat? 2,5 juzuk tu. Dan adik ni telah yang terbanyak sekali yang menghafal kakak ni 3,5 juzuk. Jadi boleh kongsi sikit tak apakah formula yang boleh membuatkan adik setakat ni 2 bulan, kita kata bulan tak sampai 5 bulan lagi adik dah sampai 3 juzuk setengah tu. Formulanya mula-mula kita kena baca dululah bagi lancar. Baca bagi lancar, baca. Lepas tu barulah kita start menghafal. Kita tak boleh terus menghafal, kita kena baca bagi lancar. Jadi apa cita-cita adik? Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli falak. Dari Langkawi ke Kuala Ketil, dari bumi berlandskapkan ladang sawit, kini membangun sebuah institusi pengajian bertaraf global milik penuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Tanggal 18 Februari 2009 telah disempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Kampus Induk College Universiti Insaniah Queen di Kuala Ketil, Baling. Fasa pertama pembinaan seluas 330 ekar daripada keseluruhan 832 ekar menempatkan Dewan Utama yang mampu memuatkan 6,000 pelajar, bangunan Chancellery, panggung eksperimen, bangunan kuliah Usuluddin, pengajian Al-Quran, Syariah dan Bahasa Arab, kuliah Muamalat, kuliah Kejuruteraan dan Teknologi Sains Maklumat, kuliah Multimedia Kreatif,
perpustakaan, pusat kegiatan pelajar, pusat sukan dan astaka. Lanskap kampus induk Queen ini turut diindahkan dengan tasik buatan manusia sepanjang 1.2 km, cetusan ilham yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan. Kelak, sebuah masjid yang sebahagiannya terapung di atas tasik akan memenuhi ruang pada fasa pembinaan berikutnya. Queen yang telah beroperasi sejak 2 Januari 1996 dengan nama Institut Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, singkatannya Insaniah, telah membangun dengan pesatnya sejak Mac 2008. Bermula dengan hanya 3 bidang pengajian iaitu Syariah, Usuluddin dan Bahasa Arab, kini Queen berupaya menawarkan 47 program pengajian dalam pelbagai disiplin ilmu, bermula dari peringkat pengajian asasi hingga PhD, termasuk ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan yang memulakan pengajian pada Mei 2012. Queen menawarkan pengajian komprehensif mengintegrasikan ilmu Islam dan konvensional di samping memiliki tenaga pengajar dan pakar dari serata dunia, telah berjaya memikat hampir 7,000 pelajar termasuk pelajar-pelajar asing dari 35 buah negara. Queen turut mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah telah memilih Queen sebagai pusat penyelidikan e-learning negara-negara OIC dalam bidang kewangan Islam. Lanjutan daripada itu, persidangan tahunan mengenai kewangan dan perbankan Islam anjuran IDB diadakan di Langkawi bermula tahun 2009. Queen turut diberi kepercayaan melatih kaki tangan Bank Islam Thailand dan Bank Pusat Nigeria dalam membantu meningkatkan tadbir urus perbankan dan kewangan Islam kedua-dua negara. Tanggal 1 November 2012, Queen telah diberi penarafan Thai 4, iaitu sangat baik bagi sistem penarafan Institut Pengajian Tinggi setara 2011. Penarafan setara ini bertujuan mengukur kualiti pengajaran dan pembelajaran institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negara. Queen yang mahu muncul sebagai University of the Ummah pastinya mengorak langkah lebih selesa dalam bidang penyelidikan dan kajian ilmu apabila memulakan operasi di Kuala Ketil pada sesi 2013-2014 nanti. Kampus yang diberi gelaran Universiti 5 Bintang ini menelan belanja RM330 juta dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Semoga Kedah kekal sejahtera dan terus mewarnai lanskap bumi Darul Aman.